Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid kelas 6 dan 5? Seperti biasa, Ustaz harapkan agar semua murid-murid kelas 6 dan 5 sihat walafiat dan sentiasa bersedia untuk belajar walaupun secara PDPR. Pada hari ini, Ustaz akan membawa pelajaran sirah. Jadi, murid-murid bolehlah buka buku di muka surat 142, buku teks muka surat 142, sirah. Dan tajuk hari ini ialah pembukaan kota Mekah. Pembukaan kota Mekah. Di samping murid-murid membaca sendiri di muka surat 142, murid-murid boleh dah mendengar sedikit penjelasan yang akan Ustaz sampaikan kepada semua murid. Semoga pembelajaran pembukaan kota Mekah hari ini akan dapat dipelajari dengan sebaik mungkin oleh semua murid-murid kelas 6 dan 5. Jadi, peristiwa pembukaan kota Mekah ini adalah satu peristiwa yang berkaitan dengan pelanggaran Quraisy Mekah terhadap isi perjanjian Hudaybiyah yang telah kita belajar dahulu, iaitu 5 isi perjanjian Hudaybiyah yang dimenterai di antara kaum muslimin Madinah yang diketuai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum musyrikin Mekah. Jadinya oleh kerana kaum musyrikin Mekah telah melanggar perjanjian, maka Nabi Muhammad mengambil keputusan untuk menyerang kota Mekah kerana mereka telah melanggar isi perjanjian yang telah dipersetujui oleh dua pihak dalam perjanjian Hudaybiyah. Jadi murid-murid, isi yang mana telah dilanggar oleh penduduk kota Mekah ataupun musyrikin Mekah ialah mereka telah membantu kabilah Bani Bakr. Ingat tu, penduduk Mekah ataupun kafir Quraisy telah membantu Bani Bakr untuk memerangi Bani kabilah Khuza'ah. Jadinya kabilah Khuza'ah ini adalah kabilah yang membuat perjanjian dengan orang Islam Madinah, manakala Bani Bakr ini membuat perjanjian dengan musyrikin Mekah. Tetapi perbalahan di antara Bani Bakr dengan kabilah Khuza'ah ini telah membantu Bani Bakr ini oleh penduduk ataupun tentera kafir Quraisy. Manakala kabilah Khuza'ah ini tidak dibantu oleh tentera Islam, ia di bawah pimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Islam tidak melanggar perjanjian Hudaybiyah. Yang melanggar ialah kaum musyrikin Mekah. Jadi Nabi telah membuat keputusan untuk menyerang kota Mekah kerana mereka telah melanggar perjanjian yang telah mereka persetujui. Jadi cerita untuk menyerang kota Mekah ini adalah berlaku pada bulan Ramadan, bulan puasa. Walaupun bulan puasa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama tentera tetap juga untuk meneruskan rancangan menyerang kota Mekah, iaitu pada tahun 8 Hijrah. Pada tahun 8 Hijrah, Nabi telah berangkat daripada kota Mekah daripada kota Madinah ke kota Mekah dengan bilangan tentera seramai 10,000 orang. 10,000 orang. Dalam perjalanan sebelum tiba di kota Mekah, Nabi singgah di satu tempat yang bernama Marru Zuhran. Sekali lagi Ustaz ulang, Marru Zuhran, iaitu kawasan yang berhampiran dengan kota Mekah. Di situ Nabi telah mengarahkan kaum muslimin ataupun tentera Islam untuk berkemah, bermalam di situ dan membuat unggu api sebanyak mungkin. Kerana pada malam itu Nabi
telah mengarahkan tentera Islam untuk membakar unggun api yang telah dibuat bagi menunjukkan kekuatan tentera Islam yang akan memasuki kota Mekah. Jadi perbuatan Nabi itu memang telah memberi kesan, menimbulkan rasa takut dan gerun oleh penduduk kota Mekah, iaitu kaum musyrikin Mekah. Jadi pada keesokan harinya Nabi bergerak dan Nabi singgah di Zu-Tuwa, satu tempat yang bernama Zu-Tuwa. Jadi di situ Nabi telah membuat perancangan bahawa tentera Islam akan memasuki kota Mekah melalui 4 bucu ataupun 4 arah yang berbeza bagi melemahkan tentera kafir Quraisy untuk menghadapi tentera Islam. Jadi perancangan Nabi Muhammad itu telah berjaya dan amat sekali memberi kelebihan kepada tentera Islam. Dan keempat-empat jalan masuk tentera Islam itu hanya satu sahaja yang menerima tentangan daripada kaum musyrikin Mekah, iaitu di bawah pimpinan Khalid bin Al-Walid. Manakala 3 lagi tentera Islam tidak mendapat tentangan, boleh memasuki kota Mekah dengan tidak ada sebarang pertempuran ataupun peperangan. Hanya pimpinan daripada panglima iaitu Khalid Al-Walid menerima sedikit tentangan dan sedikit berlaku peperangan, tetapi dimenangi oleh tentera Khalid bin Al-Walid. Dan apabila sedikit tambahan, sebelum memasuki kota Mekah, Nabi telah berpesan kepada semua tentera Islam bahawa jangan memerangi orang-orang yang tidak ingin berperang. Maksudnya, yang ingin berperang sahaja orang Islam akan memerangi. Yang berada di rumah, yang berada di Masjidil Haram, yang berada di rumah Abu Sufyan, mereka tidak akan diperangi. Mereka tidak akan diperangilah. Jadi hanya yang ingin berperang sahaja akan diserang. Seperti yang Ustaz sebutkan tadi, hanya laluan daripada Khalid Al-Walid sahaja yang ada kaum musyrikin Mekah yang ingin berperang. 3 lagi tidak ada yang menunggu untuk berperang. Jadi apabila tentera Islam berjaya menawan kota Mekah, perkara yang pertama sekali Nabi laksanakan ataupun Nabi lakukan ialah Nabi melakukan tawaf, iaitu membuat dalam bahasa mudahnya melakukan ibadat mengelilingi Baitullah ataupun dipanggil tawaf sebanyak 7 kali, seperti orang melakukan haji dan umrah. Dan selepas itu Nabi memusnahkan patung-patung berhala yang berjumlah 360 buah berhala besar dan kecil yang berada di sekeliling Kaabah. Jadi kemenangan ini merupakan kemenangan yang amat bermakna kepada umat Islam dan kepada perkembangan Islam yang seterusnya. Jadi setakat itu saja sedikit penerangan daripada Ustaz. Di samping murid-murid kelas 6 dan 5 membaca di buku teks. Diharap semua murid-murid dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada hari-hari